Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengacara majlis. Apa khabar murid-murid? Sihat? Dah sarapan pagi? Baiklah, kita teruskan dengan ucapan cikgu ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Cikgu Nur Hashimah binti Mak Yusof, guru penolong kanan kurikulum dan pentadbiran sekolah SK Metris Tanjung Malim. Encik Saharidun bin Irani, guru penolong kanan hal ehwal murid SK Metris Tanjung Malim. Puan Siti Salwa binti Syari, guru penolong kanan co-kurikulum SK Metris Tanjung Malim. Encik Vayapuri anak lelaki Syamugam, guru penolong kanan petang SK Metris Tanjung Malim. Ustazah Rohani binti Badrun yang merupakan ketua panitia pendidikan agama Islam SK Metris Tanjung Malim. Tak lupa juga ya, cikgu nak ucapkan tahniah dan syabas juga ya kepada guru-guru yang mengajar pendidikan Islam ya, iaitu Ustaz Izam, Ustaz Saheli, Ustaz Muzamil, Ustazah Husna, Ustazah Farah, Ustazah Nurzila dan seterusnya. Tahniah kepada mereka lah guru-guru kamu kerana rajin melaksanakan pelbagai program yang mereka anjurkan, sama ada yang berbentuk kerohanian ataupun yang berbentuk pendidikan ataupun akademik, semata-mata nak berikan kamu suntikan ilmu dan juga sasiah yang baik ya. Kita nak pelajar kita agar pandai dalam akademik dan juga dari segi terpuji dari segi sasiahnya ya. Seterusnya yang cikgu kasihi murid-murid, cikgu daripada tahun 1 sehinggalah tahun 3 ya, moga dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertama sekali cikgu nak panjatkan rasa syukur cikgu lah kerana KBS ataupun Camp Bestari Solat pada tahun ini dapat kita laksanakan. Pada tahun lepas kita berkesempatan mengadakan KBS ini secara bersemuka tetapi pada tahun ini kita tak dapat melaksanakan secara bersemuka, tetapi kita dapat laksanakan secara maya. Ini merupakan satu pengalaman baru kepada kita semua untuk melaksanakan program KBS bagi tahun 2021 ini. Ilmu sebenarnya anak-anak ilmu kita kena carilah kita kena tuntut. Maka sebab itulah Camp Bestari Solat ini yang memberi penekanan kepada usaha untuk mendidik murid-murid daripada tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 untuk belajar berkaitan dengan solat sebabnya di dalam solat itu banyak kebaikan akan terserlah apabila kita melaksanakan solat kita dengan sempurna, dan kita dapat melaksanakan tata cara yang betul apabila kita melakukan solat dari kita kata dari mengambil wuduk kita sehinggalah tata cara kita melakukan solat dengan betul tak apa anak-anak tak apa anak-anak, kita tak tahu sekarang ni, tak tahu, kita belajarlah tak apa, tak tahu tak apa, tapi apabila kita belajar nanti, apa yang cikgu harapkan kamu dapat praktikkan cara yang betul apabila kamu melaksanakan solat nanti. Laksanakan solat kamu bersama dengan ibu bapa kamu, tak tahu tanya guru-guru kamu, tak tahu tanya ibu bapa kamu, tak tahu tanya abang atau kakak kamu mereka boleh mengajar kamu dengan baik apabila di rumah Anak-anak yang cikgu sayang ini sekalian, cantik baju kamu hari ni kan, bila cikgu lihat kamu pada pagi ini, cantik baju kamu
comel-comel belaka anak murid cikgu ni, ya, rindu cikgu nak bersama dengan kamu kan. Sebab itu kalau boleh kamu buka gambar kamu tu supaya cikgu boleh nampak gambar kamu, buka video kamu tu, buka gambar kamu tu supaya cikgu boleh dapat melihat kamu. Baiklah anak-anak yang cikgu sekalian, yang cikgu kesayangi sekalian, solat itu merupakan tiang agama. Pernah dengar tak perkataan itu? Sebabnya bayangkanlah kalau rumah kita tak ada tiang, apa yang berlaku? Tentulah yang akan berlaku, rumah kita akan runtuh. Begitu juga dengan solat. Sebab itu disebutkan solat sebagai tiang agama, kerana kalau kita solat, maka kita tak guna dalam kehidupan kita ini. Sebabnya orang yang melakukan solat merupakan tiket untuk mereka masuk ke dalam syurga. Siapa yang tak nak masuk syurga kan? Maka laksanakan solat ini dengan sebaik yang mungkin. Begitu juga yang cikgu sebutkan tadi tentang solat kepada kita. Iman musnah, iman kita akan musnah jika kita tak melakukan solat. Nak masuk syurga tak boleh tanpa solat. Maka yang boleh pada kita, kalau kita tak melaksanakan solat kita akan dihumbankan ke dalam neraka Jahannam. Kita diumbankan dalam neraka, kita dibakar hidup-hidup, kita diseksa. Sebabnya kita tak melaksanakan solat kita kan. Sebab itu disebutkan sebagai solat itu tiang agama. Baik, maka cikgu menyerulah kepada murid-murid cikgu agar dapat melaksanakan solat kita 5 waktu sehari bersama dengan ahli keluarga ataupun sendirian. Yang penting belajar cara yang betul untuk melakukan solat kita nanti. Akhir kata, tahniah dan syabas sekali lagi kepada penatian agama Islam, jawatan kuasa yang terlibat untuk melaksanakan KBS ini, dan cikgu mendoakan supaya program ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan berjaya, dan kamu semua mendapat manfaat daripada KBS ini, KBS Story Solat ini. Sampaikan salam cikgu kepada kedua ibu bapa kamu. Tahniah dan syabas kepada kamu semua. Cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Okey, hari ini Ustaz akan terangkan apa itu Kem Bistari Solat. Okey, Kem Bistari Solat adalah aktiviti yang dilaksanakan untuk memastikan murid dapat menunaikan solat dengan sempurna dari segi bacaan dan perbuatan. Pada kebiasaannya, kita akan melaksanakannya di sekolah. Contohnya seperti ini. Cuba lihat gambar ni. Inilah aktiviti-aktiviti yang kita pernah jalankan di sekolah. Oleh kerana kita sedang dilanda COVID-19, kita akan melaksanakan secara online sahaja. Okey? Baiklah, sekarang Ustaz nak cerita pula tentang apa itu solat. Okey, mari kita dengarkan bersama-sama. Apa pengertian solat? Solat dari segi bahasa bermaksud doa. Dari segi syarak pula, solat merupakan perbuatan yang didahului dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dan ia harus diikuti oleh syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Apa syarat wajib solat? Pertama, Islam. Solat diwajibkan untuk semua umat Islam,
Kedua, baligh. Baligh bagi lelaki bermula selepas mereka terkeluar mani yang pertama, manakala bagi perempuan pula apabila mereka datang haid yang pertama. Ketiga, berakal. Ia bermaksud semua umat Islam yang berakal, iaitu tidak gila, wajib untuk menunaikan solat. Apakah syarat sah menunaikan solat? Syarat-syarat sah menunaikan solat pula adalah seperti berikut. Pertama, masuk waktu solat. Kedua, menghadap kiblat. Ketiga, menutup aurat. Keempat, suci dari najis. Dan kelima, suci dari hadas. Okey, bagaimana semua dengan perkongsian Ustaz tadi? Menarik bukan? Okey, jadi Ustaz harap selepas ini kita semua akan dapat menunaikan solat dengan sempurna, kerana solat itu adalah wajib dan merupakan tiang agama kita. Okey? Selamat bersolat. Assalamualaikum. Air mutlak ada berapa? Betul. Yang pertama. Yang kedua. Air sungai. Bagus. Yang ketiga. Air hujan. Yang keempat. Air berlegi. Yang kelima. Air embun. Bagus. Yang keenam. Air jadi. Yang terakhir. Air mata air. Bagus, Haikal. Siapa tahu 7 jenis air mutlak. Air ini suci lagi menyucikan, digunakan untuk mandi hadas dan istinja, digunakan untuk membasuh pakaian, digunakan untuk membersih kotoran. Air sungai, air laut, air perigi, air hujan, air embun, air salji, dan terakhir air mata air. Itulah 7 jenis air mutlak. Itulah 7 jenis air mutlak. Tahu 7 jenis air mutlak. Air ini suci lagi menyucikan, digunakan untuk mandi hadas dan istinja, digunakan untuk membasuh pakaian, digunakan untuk membersih kotoran. Air sungai, air laut, air perigi, air hujan, air embun, air salji, dan terakhir air mata air. Itulah 7 jenis air mutlak. Itulah 7 jenis air mutlak. Itulah 7 jenis air mutlak.
nak mengambil wuduk, kita bersedia dahulu. Maknanya kalau contohnya kita pakai baju dengan pagi, kita sentingkan dulu kita punya baju. Lepas tu kita lipatkan kita punya seluar, dan juga kita lelah sikit kita punya alas kepala ni untuk kita bersedia untuk mengambil wuduk. Kita bukakan kita punya kepala air, buka sedikit je, jangan kuat sangat. Mulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Kita akan umur sebanyak 3 kali. Masukkan air ke dalam hidung. Dibasuhkan muka berserta niat. Nawaitu wudu'an lillahi ta'ala. Basuh kedua tangan. Salihin. Assalamualaikum. Ustazah ialah Ustazah Husna binti Syahabuddin. Apa khabar anak-anak? Ustazah harap semua sihat dan bersemangat untuk belajar pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini ialah perlakuan dalam solat. Dalam solat kita ada perlakuan rukun dan juga perlakuan sunat. Jom kita tengok apa perlakuan dalam solat. Yang pertama,
ialah berdiri betul bagi yang mampu. Seterusnya yang kedua, menghadap kiblat. Kedua-dua perlakuan ini adalah rukun dalam solat. Yang ketiga ialah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram adalah sunat. Kamu perhatikan gambar yang ada di sini. Ini adalah cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram bagi lelaki. Manakala bagi perempuan, cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, siku hendaklah dirapatkan dengan badan. Perlakuan solat yang seterusnya ialah qiyam, iaitu meletakkan tangan di perut. Perbuatan ini adalah sunat dalam solat. Perlakuan yang seterusnya ialah rukuk serta tamakninah. Apa itu tamakninah? Tamakninah ialah berhenti sekejap di antara dua rukun. Okey, perbuatan rukuk ni adalah rukun dalam solat. Perlakuan solat yang seterusnya ialah i'tidal serta tamakninah. I'tidal berlaku selepas bangun daripada rukuk. Perlakuan yang seterusnya ialah berdiri membaca doa kunut. Okay, perlakuan ini hanya berlaku pada solat subuh dan dia adalah perlakuan solat yang sunat dilakukan. Perlakuan yang seterusnya ialah sujud serta tamakninah. Sujud adalah rukun dalam perlakuan solat. Kamu perhatikan di dalam sujud, kena pastikan 7 anggota sujud kena mengenai tempat solat. Anggota tersebut ialah dahi, 2 belah tapak tangan, 2 belah lutut dan 2 belah hujung jari. Manakala bagi perempuan, sujud bagi perempuan, kedua siku perlu dirapatkan ke sisi badan. Perlakuan yang seterusnya ialah duduk antara 2 sujud. Kamu perhatikan gambar, lihat kedudukan kaki ketika duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud juga adalah rukun dalam solat. Seterusnya, perlakuan yang ke-10 ialah duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal adalah perlakuan sunat dalam solat. Sekiranya kita tertinggal, kita perlu melakukan sujud sahwi. Duduk tahiyat awal dikenali dengan nama duduk iftirash. Duduk iftirash. Kamu boleh perhatikan kedudukan kaki semasa duduk tahiyat awal. Seterusnya, yang ke-11 ialah duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir adalah rukun di dalam solat. Duduk tahiyat akhir dinamakan duduk tawarruk. Bagaimana kita duduk tahiyat akhir? Okey, tengok gambar yang Ustazah berikan di sini. Cara duduk tahiyat akhir. Kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan dan jari kaki kanan ditegakkan. Kamu boleh perhatikan gambar yang ada di sini.
Seterusnya, perlakuan yang ke-12, berpaling ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Cara memberi salam yang betul, tidak perlu tunduk pada pertengahannya. Perlakuan memberi salam ini adalah sunat. Seterusnya, perlakuan yang terakhir ialah tertib. Apa itu tertib? Tertib ialah yang dahulu didahulukan dan yang kemudian dikemudiankan. Saya harap kamu boleh faham perlakuan di dalam solat. Alhamdulillah, telah selesai pelajaran kita pada kali ini. Saya harap kamu dapat faham dan dapat laksanakan solat dengan sempurna bersama-sama dengan ahli keluarga di rumah masing-masing. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang ke Kem Bestari Solat yang julung-julung kalinya diadakan secara virtual pada tahun ini. Apa khabar anak-anak ustazah? Diharapkan semuanya berada di dalam keadaan yang sihat. Baik, sekarang giliran ustazah untuk menerangkan tentang lafaz niat solat. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, ustazah ingin menerangkan mengenai maksud lafaz niat solat. Apakah itu lafaz niat solat? Baik, niat ialah apabila kita ingin membuat atau melakukan sesuatu perkara di dalam hati, manakala lafaz pula apabila kita menyebut atau melafazkan niat tersebut secara lisan. Faham? Baik, lafaz niat solat ni penting tahu anak-anak. Kalau tak ada niat, solat kita jadi tak sah. Okey, anak-anak tahu tak dalam sehari ada berapa kali kita solat? Okey, dalam sehari kita ada 5 kali solat, iaitu solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan solat isyak. Jadi kesemuanya ada 5 kali solat. Jadi kita kena tahu 5 lafaz niat solat. Ayo anak-anak, kita belajar lafaz niat solat. Husna. Husna dah solat belum? Alamak, lupalah. Okey, Husna solat dulu. Nanti sambung balik main, okey? Okey. Jap nak. Husna tahu tak niat? Baca niat. Alamak, lupalah ayah. Okey, tak apa, nanti ayah ajar. Okey, ayah ajar Okey. Solat kena ada niat. Tak hafal niat solat? Jangan risau, ustazah akan ajar. Mari kita belajar sama-sama. Solat subuh. Usolli farda subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Solat zuhur. Usolli farda zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Iya. Solat asar. Usolli fardan asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Ya. Solat maghrib. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Solat isyak. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Itulah dia anak-anak, 5 lafaz niat solat yang anak-anak kena tahu dan hafal. Ayuh anak-anak, kita berazam untuk menjadikan solat kita lebih sempurna. Sampai bertemu lagi di lain ketika dan waktu. Selamat menunaikan solat dengan sempurna. Selamat belajar. Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ustazah nak sambung bahagian bacaan dalam solat. Ustazah hanya ambil bahagian takbiratul ihram hingga i'tidal saja. Okey, hari ini kita akan tengok cara bacaan yang betul. Okey. Yang pertama, takbiratul ihram. Okey, tadi kita dah belajar macam mana cara pergerakan dalam solat. Jadi ini adalah pergerakan dalam solat. Sekarang kita tengok macam mana cara bacaan dia. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Allahu akbar. Allah. Masa ni niat dalam hati, sahaja aku solat asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Okey, baiklah, seterusnya kita sambung kepada membaca doa iftitah. Okey, kita saya harap semua dah hafal. Kalau yang belum hafal tu cuba-cuba untuk hafal. Jadi kita tengok macam mana cara bacaannya yang betul. Seterusnya, baca doa iftitah. Dengar Ustaz baca. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Alhamdulillah. Itulah tadi doa iftitah. Jadi sekarang kita beralih pula kepada membaca surah Al-Fatihah. Ustazah tahu ni dah ramai dah yang boleh hafal surah ni kan. Okey, kita tengok macam mana Upi ni baca. Jom. Lepas doa iftitah, baca surah Al-Fatihah. Ipin, baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Okey, itulah surah Al-Fatihah. Sama-sama ikut tak tadi? Alhamdulillah. Okey, kita beralih pula kepada bacaan semasa rukuk. Okey, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dibaca sebanyak 3 kali. Okey, jom tengok. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Okey, yang terakhir bagi solat bersama Ustazah ialah i'tidal. Okey, baca i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Okey, jom kita tengok macam mana bacaan. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Alhamdulillah. Okey, sampai sini dulu slot bersama Ustazah. Jadi kita sambung pula selepas ini bersama Ustazah yang lain pula. Okey, Assalamualaikum.
Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar bacaan dalam solat, iaitu bacaan di dalam rukun solat yang ketujuh, sujud. Mari dengar bacaan di dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian, terus duduk di antara dua sujud. Bacaannya, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Kita sambung semula bacaan rukun solat yang ke-12, iaitu bacaan ketika salam. Mari kita dengar bacaan salam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apabila kita menyebut, melafazkan salam Assalamualaikum warahmatullahi, kita dikehendaki memalingkan muka kita ke arah sebelah kanan. Dan apabila kita membaca salam yang kedua, kita akan memalingkan muka kita ke arah kiri. Cuba murid-murid ulang semula bacaan ketika salam. Mari sama-sama ikut ustazah baca. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh anak-anak ikut bacaan ketika salam? Baiklah. Bila kita telah menyebut lafaz salam Assalamualaikum warahmatullahi, ini telah menunjukkan solat kita telah sampai ke penghujungnya. Murid-murid, bacalah, sebutlah lafaz salam dengan sebutan yang betul dan jelas. Terima kasih. Mari kita tunaikan solat sehari semalam 5